Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Apa khabar semua? Ramadan Karim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala dikurniakan nikmat iman dan Islam, nikmat kesihatan tubuh badan dalam musim PKP ni. Baik, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, ini first time saya cakap dalam YouTube ni. Jadi segala salah dan silap saya mohon ampun dan maaf. Sebelum saya teruskan pembentangan saya pada hari ini. Baik, inilah tugasan saya dapat. Saya dapat tugasan daripada Dr. Faizal Abdul Khair, iaitu untuk membincangkan permasalahan-permasalahan yang berlaku dalam umat Islam dan juga penyelesaian terhadap masalah itu berdasarkan kepada pandangan tokoh pendakwah kontemporari. Siapa dia? Saya pilih saudara Syahkirit Kalkulal Govinji. Ya. Okey, mari kita lihat latar belakang tokoh pendakwah yang saya pilih, iaitu saudara Syahkirit Kalkulal Govinji. Siapakah dia? Baik. Brother Shah atau nama sebenar beliau ialah Syahkirit atau Kirit Kumar bin Kalkulal Govinji adalah seorang tokoh pendakwah yang sangat tidak asing lagi di Malaysia dan peringkat antarabangsa amnya. Beliau berbangsa India Gujarat, berasal daripada Kuala Lumpur dan telah kembali kepada agama fitrah ini pada tahun 1996. Okey. Sebelum beliau memeluk Islam, beliau merupakan penganut agama Hindu, tetapi menurut beliau semasa beliau kecil, beliau lebih kepada agnostik, ataupun agnostik yang macam mana? Dia kata antara percaya dengan tak percaya kepada Tuhan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, pada awalnya niat Brother Shah memeluk Islam ini adalah untuk mengahwini seorang gadis Melayu. Macam Jamal Abdillah cerita tu. Siapa bilang gadis Melayu tak menawan, kan? Okey, tapi namun setelah 17 tahun menganut agama Islam, Brother Shah bukan saja mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan dia, tetapi beliau telah bergerak sebagai pendakwah sehingga ke peringkat antarabangsa. Masya Allah, hebat, ya. Brother Shah juga mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang dakwah di serata dunia dan merupakan duta dakwah Sabah Islamic Media Sendirian Berhad. Beliau pernah dianugerahkan tokoh saudara muslimin daripada JAKIM pada tahun 2010. Kemudian tokoh saudara kita sempena sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Selangor pada tahun 2011. Dan selain itu juga beliau telah dinobatkan sebagai tokoh Maulid Rasul peringkat kebangsaan pada tahun 2012. Walaupun Brother Shah tidak menerima pendidikan formal dalam pendidikan Islam, ianya bukan penghalang kepada Brother Shah untuk berkecimpung dalam dunia dakwah. Kalau kita lihat dari segi gaya dan penampilan dan penyampaian beliau, mirip kepada pendakwah terkenal daripada India, iaitu Dr. Zakir Naik, ya. Dia tak asing. Kerana apa? Kerana beliau telah mengikuti kursus intensif perbandingan agama seperti International Dakwah Training Program di IRF Mumbai yang dianjurkan sendiri oleh Dr. Zakir Naik. Kemudian beliau juga telah mengikuti kursus Training the Trainer di Nigeria yang telah dianjurkan oleh Nuruddin Lemu dan Asia Rodrigo dan dari Islamic Educational Trust. Islamic Education Trust. Okay. Selain itu, Brother Syahkirit merupakan salah seorang tenaga pengajar dan penasihat kepada program kelas peradaban Nabawi USM Kubang Kerian. Beliau juga adalah merupakan pengurus Sabah Islamic Media pada tahun 1999 dan kini beliau adalah ketua pegawai dakwah Islamic Information and Services Foundation, ISS. Apa dia ISS? ISS ini adalah sebuah organisasi dakwah yang berpusat di Taman Setiawangsa Kuala Lumpur yang berperanan memberikan informasi-informasi, maklumat-maklumat
tentang Islam kepada masyarakat. Tuan-tuan sekalian, Brother Shah boleh dikatakan sebagai salah seorang penceramah yang hebat, penceramah yang pakar dalam bidang perbandingan agama di Malaysia dan di dunia secara amnya, di mana beliau adalah salah seorang individu yang telah memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan dialog perbandingan agama ataupun dialog antara agama di Malaysia, dan juga sejak tahun 90-an, sejak tahun 96 lagi. Dan beliau juga berpengalaman menyampaikan ceramah-ceramah mengenai Islam di gereja-gereja sekitar Kuala Lumpur, dan sering juga menerima undangan menyampaikan ceramah perbandingan agama. Jadi selain itu, Brother Shah juga terlibat secara langsung dalam dialog antara agama di Malaysia, merupakan tenaga pengajar bagi program perbandingan agama yang dikenali sebagai Friendly Comparative Religion yang dianjurkan oleh ISS, organisasi dia sendiri. Jadi selain itu, kepribadian beliau yang sangat sederhana, sentiasa merendah diri serta mudah mesra menjadikan dirinya mudah didekati dan diterima masyarakat Islam dan bukan Islam, dan ini menjadikan mesej Islam yang bersifat harmoni dan menggalakkan keamanan dapat disampaikan kepada masyarakat, khususnya yang bukan Islam, dengan cara yang berhikmah. Bagaimana firman Allah yang saya telah bacakan pada awal tadi. Baik, selain aktif berceramah, menyampaikan siri-siri kuliah beliau juga, Brother Shah juga menulis artikel. Artikel-artikel beliau telah diterbitkan secara berkala dalam sebuah akhbar bahasa Inggeris, The Criteria, yang mana telah diterbitkan pada tahun 2007 oleh Sabah Islamic Media Sendirian Berhad. Walau bagaimanapun penerbitan akhbar ni terhenti kerana kurang sambutan. Walau bagaimanapun artikel-artikel Brother Shah dalam majalah ini, dalam akhbar bulanan ini telah dikumpul dan dihimpulkan dalam satu buku yang diberi judul Ask Brother Shah. Di mana dalam buku ini terdapat 20 topik yang disusun, bermula dari falsafah konsep Tuhan dalam Islam sehinggalah kepada perkara-perkara ataupun isu-isu semasa yang berlaku dalam dunia Islam. Baik, kita pergi pada bahagian yang kedua berkenaan dengan perbincangan permasalahan-permasalahan yang berlaku dalam umat Islam masa kini menurut pandangan Brother Shah Kiri. Baik, perkara yang pertama menurut Brother Shah ialah umat Islam berada dalam keadaan mundur, tidak berilmu, berpecah belah. Ini menggambarkan kelesuan yang berlaku dalam umat Islam masa kini. Kerana apa? Kerana menurut Brother Shah, ini adalah berpunca daripada tidak ataupun kegagalan memahami ajaran agama Islam yang sebenar-benarnya yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Dan kemudian ianya juga berpunca daripada didikan atau tarbiyah terhadap umat Islam yang hanya berfokuskan kepada fardu ain, tetapi tidak ada penekanan terhadap pemantapan akidah, iman dan akhlak. Masalah yang kedua yang berlaku dalam umat Islam hari ini ialah suka menyalahkan orang lain. Apa yang berlaku pada diri dia, apa yang berlaku dalam krisis konflik umat Islam hari ini, dia akan terus menuding jari ke arah pihak lain. Contohnya, menuding jari kepada pihak kerajaan, institusi agama, para ustaz-ustazah, tapi dia tidak bersalah. Jadi sikap menyalahkan orang lain inilah yang tidak akan sekali-kali membantu kepada penyelesaian dan juga tidak akan mengubah keadaan. Malahan ianya hanya akan membuatkan seorang itu berpaling daripada tanggungjawab yang seharusnya dia pikul, dan semakin kerap seorang menyalahkan orang lain, dan maka individu itu akan menjadi tidak berdaya melawan perasaan dan pemikiran yang negatif. Seterusnya yang ketiga, masalah yang berlaku ialah lari daripada tanggungjawab. Umat Islam lari daripada tanggungjawab dakwah. Tidak berdakwah sebagaimana usaha dakwah yang dilakukan oleh generasi-generasi para salafus salih, para
sahabat baginda Nabi SAW. Kerana apa? Dengan alasan saya tak ada punya ilmu, saya tak cukup banyaklah alasan-alasan yang diberi kerana lari daripada tanggungjawab. Aku bukan ustaz, aku bukan ustazah, so aku tak boleh berdakwah. Itu bukan. Menurut Brother Shah, para pendakwah dahulu tidak memegang pun title ustaz ustazah, tetapi mereka berdakwah, mereka seorang pedagang sekalipun, seorang peniaga, dalam masa yang sama mereka berdakwah, membawa, menyebarkan ajaran Islam yang suci. Kalau tidak, tak sampailah Islam kepada negara kita Malaysia ni kan. Baik, masalah yang keempat adalah masalah dari segi pendakwah itu sendiri. Maksudnya pendakwah dalam bidang perbandingan agama, di mana penguasaan sepanjang, menurut Brother Shah, sepanjang pengalaman beliau dalam bidang perbandingan agama, aktivis dan pendakwah dalam bidang ini kebanyakannya kurang menguasai bahasa Inggeris dengan baik. Begitu juga dengan ada di antara mereka yang kurang kemahiran cara berkomunikasi dengan peserta atau mad'u. Kemudian selain itu wujud masalah penggunaan istilah yang kurang sesuai diguna pakai terhadap masyarakat yang berbilang kaum dan bangsa, khususnya di Malaysia. Oleh itu, mesej yang disampaikan oleh para pendakwah hanya difahami oleh golongan yang tertentu sahaja. Dan yang kelima adalah salah faham terhadap konsep perbandingan agama. Masyarakat Islam dia salah faham. Dia rasa macam, kenapa ni? Nak menyamakan agama ke? Tidak. Konsep perbandingan agama adalah untuk mempunyai mencari titik persamaan yang ada dalam agama-agama ini. Kemudian di samping Islam dapat mengembangkan, dapat menyampaikan tentang kebenaran yang ada dalam agama Islam. Baik, kita dah bincang secara ringkas permasalahan-permasalahan umat Islam yang berlaku masa kini menurut Brother Shah. Jadi sekarang kita nak tengok apa jalan penyelesaian dia, apa cadangan penyelesaian terhadap nak menyelesaikan masalah-masalah tadi. Baik, kita pergi yang pertama, umat Islam kena ubah cara pemikiran. Ubah cara pemikiran kita. Di mana umat Islam perlu ubah kefahaman sebenar tentang Islam dan kembali semula kepada ajaran Islam yang sebenar, yang sebetul-betulnya berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana sabda baginda Nabi SAW, an Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata nabiyhi. Dari Malik, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama-lamanya selama berpegang kepada keduanya, iaitu yang pertama apa dia? Kitabullah, dan yang kedua ialah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cara yang kedua ialah sebarkan Islam. Sebarkan Islam. Setiap individu Muslim, tak kira dia tu ustaz ke, ustazah ke, peniaga ke, apa ke, mainkan peranan masing-masing. Sebarkan agama Islam ini kepada sahabat-sahabat kita, khususnya yang bukan beragama Islam. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW memerintahkan setiap Muslim untuk hilangkan kemungkaran sesuai dengan kemampuan diri sendiri. Contohnya dalam satu hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, ubah dengan lisannya. Kalau tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Jadi semua umat Islam kena main peranan sekarang ni. Sebarkan Islam.
jalankan tugas dakwah. Kemudian perkara yang ketiga menurut Brother Shah ialah penambahbaikan. Penambahbaikan dalam dialog antara agama, di mana penambahbaikan perlu dibuat supaya dialog antara agama ini memberikan kesan yang optimum. Antaranya adalah para pendakwah adalah berikan idea-idea yang baik, yang tidak terlalu bersifat akademik dan tidak pula terlalu lemah dalam penggunaan bahasa dan penyampaian. Apa yang terbaik, gunakan bahasa yang mudah difahami oleh masyarakat dan sederhana konteks je, bagi maklumat supaya peserta dapat menerima mesej yang disampaikan itu dengan baik. Selain itu, kekalkan keharmonian dalam masyarakat dan kesejahteraan agama. Isu-isu sensitif jangan dibawa dalam bahan perbincangan. Itu menurut Brother Shah lah cadangan dalam penambahbaikan dialog antara agama di Malaysia dan sebagainya. Baik. Yang keempat, masyarakat Islam hendaklah memahami dan menghormati agama lain. Di mana sebagaimana kita hendak orang lain menghormati Islam, begitu jugalah kita hendaklah menghormati, melakukan hal yang sama dengan menghormati orang lain. Dalam surah Al-An'am ayat 108 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Maksudnya, dan janganlah kamu cerca benda-benda yang mereka sembah yang lain dari Allah, kerana nanti mereka akan mencerca Allah secara melampaui batas dengan ketiadaan pengetahuan. Na'udzubillah min zalik. Okey. Dan akhirnya, Malaysia ni merupakan sebuah negara Islam mana majoriti rakyatnya, pemimpinnya beragama Islam, lebih kurang 60%, dan 31 penduduk baik. Akhirnya marilah kita sama-sama menginsafi dan juga mengambil iktibar daripada dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermula di tengah-tengah masyarakat jahiliah yang tak beriman kepada Allah, dan kita lihat kesan daripada usaha dakwah baginda ni yang berterusan telah menukarkan masyarakat yang sentiasa hidup dalam kucar-kacir porak-peranda kepada ketenangan dan harmoni serta tunduk kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Maka lahirlah dari umat ini tokoh-tokoh yang disegani, tokoh-tokoh yang dihormati seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Bilal ibn Rabah, Abdul Rahman ibn Auf, dan ramai lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ketokohan Brother Shah dalam perjuangan beliau dalam menyampaikan risalah Islam kepada masyarakat seharusnya menjadi inspirasi kepada diri kita dan juga dalam usaha meneruskan menjalankan usaha-usaha dakwah kepada masyarakat secara umum. Dan persoalan dan permasalahan yang beliau utarakan hendaklah kita ambil berat dan kita cuba untuk kita atasi supaya kita dapat membuka lembaran baru dalam meninggikan syiar Islam dan kedudukan Islam di tempat yang selayaknya sebagai agama yang hak dan benar di sisi Allah Azza wa Jalla. Sekian saja daripada saya, sedikit perkongsian yang mana yang kekurangan itu adalah atas kelemahan diri saya. Moga-moga perbincangan kita pada slot kali ini memberikan manfaat khususnya pada diri saya, dan terima kasih pada sahabat-sahabat yang telah memberikan sokongan yang dorongan kepada saya untuk berani berhadapan dalam kamera ni. Itu saja, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.